sakinah wa hidayatan nisana wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma inna na'rifu bi awamiraka wa na'rifu bi kama suratul وإلهم الملائكة المقربين واخلصنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانصر رحمتك رب اشرح لنا صدرنا ولساننا من لساننا قال الشيخ المسلم لنا في الدارين. Mustahil lawannya yaitu menyembunyikan barang yang disuruh dengan menyampainya dan menyusut, kerana jikalau menyembunyikan dia dan menyusutkan suatu daripadanya, nescaya tersembunyi atas kita. Maka betapalah dapat mengikut kita akan mereka itu pada suruhan dan tegahan dan larangan. Mustahil lawannya. Ni lawannya lawan tabligh. Mustahil lawannya lawan tabligh. Jadi lawan bagi tabligh itu adalah mustahil. Apa dia lawan tabligh itu? Iaitu lawannya menyembunyikan. Iaitu lawannya. Jangan letak kepada mustahil, salah. Iaitu kalau kata iaitu mustahil, menyembunyi, memanglah. Tapi mustahil bukan menyembunyi saja, banyak lagi. Sebab mustahil tu apa? Yang tak ada, tak terima ada. Atau yang tak terima sungguh. Itu mana dia, sebab tu tak boleh kita rajak kepada mustahil. Iaitu lawan tabligh tu menyembunyi. Memanglah mustahil. Iaitu lawannya menyembunyikan barang yang disuruh dengan menyampainya barang. Kenapa dia kait gitu, kita maklum daripada dulu, menyampai ada 3 bahagian, ada 3 bagai. Menyampaikan barang yang disuruh menyampai adalah wajib. Menyampaikan barang yang dilarangkan menyampai adalah mustahil. Menyampaikan barang yang diberi pilih antara menyampaikan dan tidak, itu adalah harus. Sebab tu yang mustahilnya mana? Menyembunyikan barang yang disuruh oleh Allah, disuruh dengan menyampai. Perkara ini Allah Ta'ala suruh Rasul menyampai. Tiba-tibanya tidak menyampai. Itu adalah mustahil. Menyembunyi dan menyusut. Orang petani panggil itu. Menyembunyi, menyusut. Tahu sakat dia seorang saja. Menyembunyi, menyusut, maknanya tahu sakat dia seorang saja, tak bagi tahu ke orang lain. Padahal perkara itu Allah Ta'ala suruh sampai beritahu ke orang lain juga, dia tak bagi tahu. Tahu kat dia seorang saja. Maka itu adalah mustahil bagi segala Rasul. Adapun Nabi tak mustahil. Tak menyampai, menyembunyikan
Adapun nisbah Nabi tak jadi mustahil. Sebab tak disuruh akan Nabi menyampai. Sebab Nabi itu kita maklum perbezaan Nabi dengan Rasul kan. Nabi dengan Rasul sama di mana? Sama dapat wahyu. Tapi berbezanya Rasul disuruh menyampai, Nabi tak disuruh menyampai. Kalau begitu Nabi tak menyampaikan perkara yang diwahyu, tak mustahil. Bahkan itu betul dengan kata Nabi kan. Orang jadi Nabi tak menyampai, betul lah kata Nabi. Sebab Nabi tak disuruh menyampai. Jadi wajib menyampai akan yang disuruh menyampai. Mustahilnya tidak menyampai. Kenapa? Kerana jikalau menyembunyikan fardunya, sekiranya kalau orang jadi Rasul tidak menyembunyikan dan menyusutkan, yang mananya tidak menyampaikan sesuatu daripada barang yang disuruh dengan menyampainya. Sekiranya jikalau menyembunyikan dia kan barang yang disuruh menyampai dan menyusutkan sesuatu daripada barang yang disuruh dengan menyampai. Sebab ni dalil kenapa wajib tabligh itu adalah wajib pada akal. Mustahil lawannya. Kenapa? Sebab fardunya kalau orang jadi Rasul tak menyampai, orang jadi Rasul menyembunyikan perkara yang disuruh menyampai, nascaya tersembunyi di atas kita. Maknanya kita tak boleh tahu. Nascaya tiada tersembunyi, nascaya tersembunyi di atas kita. Mana tak tahulah kita, tak tahulah kita ni kata apa yang kita kena buat, apa yang kita dilarangkan daripada buat. Tak tahulah kita ni Tuhan kita siapa, nama apa. Tak tahulah kita ni syurga neraka ada ke tidak. Tak tahulah kita ni selepas pada mati akan dibangkit balik. Maka sekiranya kalau kita tak tahu, maka betapalah dapat mengikut kita akan mereka itu. Maka macam mana kita ni nak mengikut mereka kalau mereka tak menyampai? Mengikut pada suruhan, pada perkara-perkara yang disuruh dan tegahan dan larangan. Tegahan larangan tu sama. Jadi maknanya kalau Rasul itu tidak menyampai, bahkan dia tu menyembunyikan, mana kita tak boleh tahu apa-apa yang kita nak buat mesti dibuat, apa-apa yang perkara yang mesti ditinggalkan. Jadi kita nak ikut mereka tak boleh. Maka sia-sialah bangkitkan pesuruh. Pesuruh artinya luput hikmat dibangkitkan dia. Jadi pesuruh itu. Jadi tujuan Allah Ta'ala melatihkan orang jadi Rasul ni supaya nak bagi tahu kepada umat kan. Kalau latih jadi Nabi itu tak apalah. Tapi tujuan Allah Ta'ala latihkan segala Rasul tu jadi Rasul. Tujuan hikmat Allah Ta'ala tu apa dia? Nak bagi Rasul itu nak suruh bekerja. Nak bagi tugasan pada dia. Apa pekerjaan dia? Kerja dia, tugasan dia menyampai, bagi tahu segala umat. Maka sekiranya kalau Rasul tu tak bekerja, apa faedah latih dia? Kalau kita nak banding kerajaan latih seorang tu jadi pegawai kerajaan, tapi orang tu tak bekerja, tapi gaji dibagi, maka rugilah gaji dia. Tidak ada faedah. Tidak ada faedah duk lantik tu apa dia? Lantikkan dia jadi sebagai pegawai kerajaan. Dia tak nak berkhidmat. Tidak ada faedah. Maka demikian itu juga di sini
maka sia-sialah dibangkitkan pesuruh. Maknanya tak ada faedah duk lantik dia jadi rasul. Artinya luput hikmat. Luputlah artinya arti sia-sialah dibangkitkan pesuruh. Luputkan hikmat yang dibangkitkan dia kan rasul jadi pesuruh, jadi rasul. Jadi luput hikmat. Padahal hikmat Allah Ta'ala yang melatihkan rasul itu adalah untuk nak ambil tugasannya ialah menyampaikan perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh menyampaikan. Tiba-tiba mereka tak bekerja. Apa faedah dia latih dia ni? Begitulah. Jadi maknanya tujuannya, hikmat Allah Ta'ala menyampaikan. Hikmat Allah Ta'ala membangkitkan rasul-rasul itu ialah supaya kita-kita ni, kita-kita umat ni boleh buat apa yang disuruh oleh Allah, boleh tinggalkan apa yang dilarangkan Allah oleh Allah, dan boleh kita mengenalkan Allah, dan boleh kita tahu beberapa perkara yang disuruh kita tahu. Boleh kita i'tikadkan dengan beberapa perkara yang disuruh kita beriktikad. Nah, sebab itulah hikmatnya. Hikmatnya ialah kita yang manusia ni boleh ibadat kepada Allah. Untuk nak ibadat kepada Allah. Nak ibadat pada Allah tak dapat tidak kena kenalkan Allah. Siapa nak mengenalkan kita kepada Allah? Rasul. Sebab kita dalam keadaan jahil. Sebab kita dalam keadaan jahil, maka untuk nak mengenal tak kita lahir kitanya dengan keadaan tak kenal Allah. Maka siapa yang mengenalkan Allah? Rasul. Maka sekiranya kalau Rasul tidak bertugas, maka kita tak kenal Tuhan. Maka Allah Ta'ala, hikmat Allah Ta'ala nak bagi kita kenal dia, nak bagi kita buat apa yang dia kehendak nak bagi kita buat. Allah Ta'ala hikmat dianya nak bagi kita tinggalkan benda yang dia nak larang, dia tak nak kita buat. Maka tak dapat tidak, maka dengan secara itu Allah Ta'ala membangkitkan Rasul untuk nak menyampaikan perkara itu. Tiba-tiba Rasul tak menyampaikan pula. Kita tak boleh tahu, tak boleh kenal. Maka apa faedah? Maka apa faedah melatihkan Rasul? Latih pun sama, tak latih pun sama, orang jahil. Begitulah. Maka itulah kita fikir katanya tak dapat tidak mesti ni orang jadi rasul ni mesti menyampaikan. Kalau tidak ada faedah lantik dia. Kalau begitu tak payah lantik kalau sama. Latih rasul pun orang masih jahil. Kalau tak latih pun orang tak jahil juga. Begitu sebab rasul tak bekerja. Kalau begitu tak boleh jadi. Dan iaitu mustahil. Dan iaitu luput hikmat dibangkitkan dia jadi pesuruh itu mustahil, kerana melazimkan jahil yang membangkit, kerana melazimkan jahil yang membangkit, ini yang melatihkan Rasul jadi Rasul. Siapa dia yang membangkit? Allah. Membawa kepada mustahil ialah Allah tak tahu katanya orang ni Allah Ta'ala latih. Contohnya Allah Ta'ala latihkan Nabi Muhammad jadi Rasul sebab Allah Ta'ala tahu kata apabila latih Nabi Muhammad jadi Rasul, dia akan bekerja dengan tugasan dia betul-betul bekerja. Tapi tiba-tibanya Allah Ta'ala latihkan Nabi Muhammad jadi Rasul, tiba-tibanya Nabi Muhammad tak bekerja. Jadi Tuhan tak tahu pula katanya Muhammad tak nak bekerja apabila dilatih. Jadi Tuhan jahil pula katanya Muhammad ni kalau dilatih dia jadi Rasul, dia tak akan bekerja. Jadi Tuhan tak tahu. Tuhan tak tahu tu mustahil. Itu mana katanya dan iaitu mustahil kerana melazimkan jahil yang membangkit ialah Allah, Tuhan. Itulah. Jadi macam itulah kita fikir
untuk nak mengisbatkan, untuk nak mewajibkan, nak menghukum, katanya tabligh Rasul tu adalah wajib pada akal. Sebab akal kita tak terima kalau orang jadi Rasul itu tidak menyampaikan akan perkara yang disuruh menyampaikan. Satunya kita tak tahu. Kita umat tak boleh tahu. Yang keduanya, luput hikmat. Yang pertamanya, satunya ialah kita tak tahu apa yang disuruh, yang dilarang. Kita tak boleh kenal Tuhan. Dan lagi pulanya membawa kepada Allah Ta'ala sendiri pun jadi jahil juga. Sebab dia nak latih orang jadi buat kerja ni, dia kena tahu kata orang tu akan bekerja selepas pada dilatih. Kalau dia tahu kata tak boleh bekerja, dia tak latih dia awal lagi. Maknanya Allah Ta'ala latih, maknanya dia tahu, setahu-tahu dia Muhammad ni kalau dilatih di Rasul, dia akan bekerja. Apabila sudah latih, sebaliknya Muhammad tak bekerja pula. Tak bertugas pula. Jadi Tuhan tak tahu akibah nak jadi macam mana, tak tahu. Itu mustahil lah. Inilah dalil wajib tabligh. Inilah kerana jikalau menyembunyikan hingga akhir. Inilah, mana dia? Inilah kerana jikalau menyembunyikan dia dan menyusutkan dia sesuatu hingga akhir, akhir-akhir melazimkan Allah tu jahil. Dalil wajib tabligh. Dalil yang menunjuk di atas tabligh itu adalah wajib. Dan istihalah lawannya. Dan inilah juga dalil bagi istihalah lawannya, tertegah lawannya. Istihalah lawannya lawan tabligh, tertegah, tak boleh jadi. Lawan bagi tabligh itu tak boleh jadi, mustahil lah. Yang keempat, fatanah. Sifat yang keempat yang wajib bagi segala Rasul, yang wajib kita mengetahui dengan secara tafsil juganya, ialah sifat fatanah. Ini mesti wajib ada pada orang yang jadi Rasul. Wajib ada, wajib sungguh ada di orang jadi Rasul. Sifat fatanah. Artinya, arti fatanah, cerdik, kebijaksanaan. Itu mana samalah. Cerdik, kebijaksanaan. Apa maksud dengan kata cerdik, kebijaksanaan? Yakni tajam akal. Akalan bagi orang jadi Rasul tu mesti tajam. Dan luas fikirannya. Fikiran dia tu luas. Luas fikiran maknanya bukan luas dada. Luas dada tu maknanya tidak, apa dia, maksud lain pula. Ni luas fikiran maknanya apa benda sekalipun dia boleh fikir ke semua. Apa benda sekalipun dia boleh fikir ke semuanya. Kita ni akal kita tak luas. Setengah-setengah benda tu datang suatu perkara kita tak boleh nak fikir. Fikir tak nampak, mesti kena tanya orang lain. Fikir tak nampak sebab akal kita ni setengah-setengah perkara tak luas. Apabila tanya kita, tak tahu saya nak buat macam mana, tak tahu ni. Benda ni berlaku. Kenapa? Sebab akal kita tak luas. Nabi, dia fikiran dia luas. Segala masalah dia boleh menyelesaikan semua. Dan luas fikiran dan sangat terjaga. Ini makna bagi kata bijak, cerdik, fatanah. Itu banyak. Bukan sekadar cerdik sajalah. Maknanya tajam akal, luas fikiran, sangat terjaga. Terjaga mana tersedar. Sangat terjaga, sangat tersedar akalan dia. Orang mari tanya dia, keluar daripada mulut orang tu perkataan begini, dia dah tahu orang ni nak begini ni.
Orang ni begini kehendak dia ni. Dia dah tahu dah. Itu mana sangat terjaga. Jadi maknanya dia akalan dia tu terjaga bukan lembab. Sebab tu benda kajian dia tu benda nak berlaku masa depan dia boleh cadang dia awal-awal. Nak bagi nampak tak terjaga ni kalau orang yang akal dia tak terjaga, dia tak sediakan payung, melainkan dia tipu di hujan dulu baru fikir nak beli payung. Dia mula fikir nampak saya ni kena beli payung dah ni. Sebab apa? Tadi kena hujan. Dah masuk sekarang dah masuk musim hujan. Sekarang tadi saya kena hujan dah tadi. Nampaknya kena beli payung. Baru nampak. Musim hujan dah datang, dia dah kena hujan, dia baru nampak. Nampaknya saya kena beli payung dah ni. Baru nampak. Itu maknanya akal dia apa dia? Tak terjaga. Tak tahu benda-benda macam mana sesuatu begini kena cadang begini, sesuatu begini kena buat begini, sesuatu begini walaupun benda tu belum berlaku. Sebab tu orang katanya sediakan payung sebelum hujan tu maknanya itu apa tu? Rupa sifat terjaga. Kalau orang yang ada sifat terjaga, nak bandingnya dah masuk tengok ini dah bulan 10 ni. Tak lama nak masuk bulan hujan ni. Apa tu walaupun masih kemarau lagi tapi dia dah sediakan payung kan. Sebab dia dah terjaga. Katanya tak lama hujan akan turun. Kalau tak sediakan payung akan kena hujan lah kita. Itu rupa terjaga akal fikiran. Sebaliknya kalau orang yang akal dia tak terjaga, tak sedar tu, dia nak boleh sedar, dia nak boleh buat putusan, nak boleh tahu kata kena beli payung tu bila? Datang musim hujan. Lepas tu kena hujan dah pagi tadi. Tu baru nak sedia beli payung. Tu mana akal dia tak terjaga. Tanya, kenapa kau tak beli dulu awal-awal? Tak tahu pun hujan nak turun. Tak tahu pun musim hujan nak datang. Itu mana tak tahu apa-apa dah. Tu dia panggil akal orang tak terjaga. Contohnya kalau akal dia terjaga, kalau dia nak buat kenduri masalah, dia tahu dah katanya kena cadang benda tu, kena cadang benda ni, kena sediakan begitu, kena sediakan begini, melekapi apabila jalankan program kenduri, tidak ada apa yang tidak jadi problem. Tak jadi masalah dalam urusan dia. Sebab dia dah tahu. Begini kena sedianya begini. Begini. Kalau orang ramai nak bukan masalah macam mana. Tak muat tempat nak sediakan macam mana. Dia dah sediakan. Tak muat di sini. Tak muat di sini. Sebab akal dia dah terjaga. Kalau orang akal tak terjaga, dia tak tu. Dia tak fikir pun. Datang masalah, tak tahu nak buat masalah. Sebab tu apabila kita tengok setengah-setengah program tu jadi bermasalah dalam perjalanan dia tu sebab yang mengurus tu kurang terjaga. Dia tak, kalau orang datang ramai nak buat macam mana? Kalau berlaku begini nak buat macam mana? Tapi kalau orang terjaga, dia dah sediakan awal-awal. Kalau berlaku begini, kita kena ukarnya begini. Tu dia dah, bacaan akal dia tu dah luas. Dah terjaga. Tu nak rupanya sangat terjaga. Bukan mana jaga lawan tidur tu bukanlah. Itulah maksud yang dengan kata cerdik dan bijaksanaan. Fatanah. Dan sangat terjaga, kira-kira terjaga setakat mana dia? Kira-kira sebagai jaga yang sekira-kira kuasa ia atas membatahikan batahan lawan. Yang membatahikan dia. Akal dia tu terjaga sebagai jaga yang sekira-kira kuasa mampu. Kuasa ia Rasul atas membatahikan batahan-batahan lawan. Lawan tu orang yang melawanikan dia kafir. Yang membatahikan dia kan segala Rasul. Memanglah
Apabila dia keluarkan daripada mulut dia ni suatu perkara, memang orang Yahudi, orang mana-mana, orang kafir itu akan membatahikan perkataan Nabi. Maka sekiranya kalau ada orang yang membatahi perkataan dia, apa yang dia cerita, apa yang dia sebut, apabila apa benda yang dia menyampaikan, kalau ada orang yang batahikan batahan dia, ia kuasa nak tolakkan. Kalau orang tanya begitu, orang hujah begini, ia jawab begini. Ada semuanya. Sebab tu dalilnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Hud ayat 32-nya. Ini nak cerita katanya sangat terjaga Nabi Nuh. Dia katanya, Ya Nuh, qalu ya Nuhu. Laqad jadaltana fa'aksarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kuntum minas sadiqin. Jadi di situ orang kafir yang melawan ni kan Nabi Nuh tu, mereka mengaku bahwasanya dia kata, Ya Nuhu, wahai Nuh, qad jadaltana, sesungguhnya telah membatahi oleh engkau akan kami. Nabi Nuh tu membatahikan perkataan mereka. Fa'aksarta, maka membanyak oleh engkau jidalatana, akan membatahikan kami. Jadi dia kalau nak berlawan dengan cara bercakap tu kalah. Dia kata begini, Nabi Nuh boleh jawab gitu, jawab begini, jawab gitu, jawab begini. Akhir-akhirnya dia tak tahu nak buat macam mana. Dan sebab dia kata, wahai Nuh, engkau sesungguhnya engkau selalu membatahikan kami. Dan bukan sekadar selalu membatahikan kami, engkau membanyakkan pula akan membatahikan kami. Jadi maknanya kalau orang kafir membatahkan Nabi Nuh dengan benda yang halus sekalipun, dengan benda yang tak banyak sangat sekalipun, tapi jawapan daripada Nabi Nuh tu berpanjang lebarnya. Jadi maknanya bersangatan Nabi Nuh tu menghujahkan, mengalahkan hujah orang kafir. Maka akhir-akhir orang kafir tu kalau nak berbahas, nak berdebat dengan Nabi Nuh, tak mampu. Dia keluar sepatah, Nabi Nuh jawab 10 patah. Dah. Orang tanya satu perkara, orang berhujah dengan satu perkara, Nabi Nuh jawab dengan berpuluh-puluh perkara. Tak boleh, tak mampu nak mengalahkan Nabi Nuh dengan batahan. Maka orang kafir pada masa Nabi Nuh dia katakan, dia katanya fa'tina bima ta'iduna. Jadi akhir-akhirnya kalau nak berhujah dengan Nabi Nuh tu mereka tak kuasa, tak mampu. Akhir-akhir sekali katanya mendatangkan benda yang engkau janji. Mana kau yang katanya tak beriman neraka, mana dia neraka, datangkan sekarang. Tu maknanya tak tahu nak buat macam mana. Kalau hujah begitunya jawab di Nabi Nuh. Hujah begini jawab di Nabi Nuh, bahkan bukan jawab sekadar cukup, melebihi pula. Tu menunjuk katanya kuasa apa dia terjaga. Sekira-kira kuasa ia atas menghentikan, atas menghentikan, memutuskan. Atas menghentikan, yakni memutuskan. Bukan membatahi, tadi salah baca. Sekira-kira kuasa ia atas menghentikan, memutuskan batahan lawan. Lawan tu seteru dia lah, yang membatahikan dia. Sebab tu nak cakap dengan dia tak boleh nak mengalah. Kalau tak luah fikirannya, kalau tak terjaga akal, orang hujah kita tak tahu nak jawab. Tengok, kalau dalam bab akidah masalah, kalau orang tanya, apa salahnya kalau Tuhan nak sama dengan kita, kita nak ibadat kepada dia? Saya sibuk jawab gitu saya sibuk, saya ada urusan lain, minta diri dulu, begitu tak tahu nak jawab. Kalau orang tanya, orang kafir, apa salahnya kalau Tuhan nak ada tangan, nak bersila, nak duduk di atas aras macam mana pun, Tuhan nak turunlah daripada langit ke bumi pun, apa salahnya? Kita nak ibadat kepada dia, nak macam manusia pun sama, tak macam manusia pun sama.
kita nak ibadat ke dia, kalau orang tanya begitu, kita kena ada Tuhan. Apabila ada Tuhan, kita ibadat ke dia, dah cukup dah. Tak payah kira lah, dia serupa dengan manusia ke tak serupa dengan manusia. Kalau dia serupa dengan manusia, kita pun ibadat pada dia. Kalau dia tak serupa dengan manusia pun, kita ibadat pada dia juga. Kalau orang tanya bujahnya begitu, macam mana kita nak jawab? Kalau siapa yang tahu jawapan, mana luahlah akalan dia tu. Begitu. Ini rupanya sekiranya kalau orang berhujah kita, tengok kita mampu ke nak jawab. Kalau rupa orang hujah kitanya begitu, kita mampu ke tidak nak jawab, nak membatalkan, nak menghentikan pertanyaan, nak mengalahkan dia? Mampu ke tak mampu? Itulah kebijakan kita setakat mana. Itulah. Maka sekiranya kalau tidak begitu, maka tak boleh nak, kalau sekiranya kalau tak boleh nak jawab, maka tengok sekali lagi. Sekira-kira kuasa ia atas menghentikan batahan-batahan lawan yang membatahikan dia dan mematikan cakapan. Apabila kita jawab, dia nak sambung tak boleh. Itu mematikan cakapan. Mematikan cakapan tu apabila kita jawab begini. Apabila kita jawab begini, dia nak sambungkan lagi tak boleh. Kalau orang cakap dah ternganga-nganga, tak tahu nak kata apa dah. Itu kalau orang tanya tadi, apa salahnya kalau dia nak macam manusia? Kita katanya kalau sama dengan manusia, manusia juga. Kalau gitu lebih baik ibadat pada ayah kita pula. Kita jawab gitu. Kalau dia macam manusia, dia manusia. Lebih baik kita ibadat pada ayah kita. Ayah kita dah bagi duit kat kita. Contohnya begitu. Maka itulah nak rupanya kalau Rasul tu tak bijak, tak tahu nak jawab. Jadi maknanya tu mana kuasa dia boleh mematikan cakapan dan tuturannya lawan. Tu memati. Maknanya apabila dia jawab, orang kafir hujah, mendatangkan hujah, maka dia jawab, dia boleh mematikan cakapan lawan. Maknanya apabila dia jawab tu, orang tak tahu nak kata apa dah. Begitu. Tengok. Menghentikan dan mematikan cakapan tu dengan jalan terang. Kita walaupun boleh jawab, tapi tak nak terang. Kita walaupun boleh jawab, tapi tak nak terang, orang boleh bahas lagi. Orang boleh hujah tambah lagi. Tapi dia ni kalau orang jadi rasul, dia jawab dengan satu jawapan, orang lain nak tak boleh nak apa dia? Tak boleh nak kata dah ternganga-nganga dah. Jadi boleh jawab tu boleh mematikan cakapan orang dan bukan sekadar mematikan saja, dengan jalan terang pula. Jelas. Jawapan dianya terang, jelas. Dengan jalan terang tu di sisi ampunnya akal. Kalau orang tu dengar, orang tu ada akal, dia nampak. Di sisi yang mempunyai akal dan nampak baginya bagi orang yang baginya bagi lawan. Jadi kesemuanya jelas. Kalau dia jawab, kalau orang berhujah macam mana pun dia jawab, jawapan tu boleh mematikan cakapan. Jawapan itu jelas terang, nampak dalam fikiran orang. Kalau orang yang ada akal, dia dengar, dia dah nyata. Tapi soalnya kalau dah nyata, kalau dah jelas, kenapa orang kafir tak beriman? Kenapa? Jadi macam-macamnya. Kalau banyak orang kafir, tengok kat Mekah tu 13 tahun Nabi dah berdakwah kan. 13 tahun tapi ramai tidak beriman. Macam Nabi tak pandai cakap. Macam Nabi tak pandai nak berdakwah. Tak berhujah. Macam Nabi tak pandai. Bukan dia begitu.
Hanya dia katanya, adapun ingkar setengah-setengah daripada kafir dan ketiadaan mengikutnya, mengingkarkan perkataan Nabi, kata Nabi itu sihir, Nabi itu macam-macam, Nabi itu tukang syair, Nabi itu macam-macam dia kata tu, dan ketiadaan mengikut, maka itu semata-mata sombongnya jua. Itu semata-mata sombong, takabur, itu saja. Degil. Kalau orang Yahudi apa dia? Semata-mata degil, deki dengan Nabi. Itu ya. Kalau tanya jelas ke tidak Nabi penyampaian dia apa semua jelas. Kalau orang berhujah tu dia boleh jawabkan hujah orang tu dengan secara jelas. Tapi orang tak terima tu bukan dia tak faham. Bukan dia tak faham penyampaian Nabi. Hanya semata-mata sombong, kesombongan ada, takabur, sombong, degil, itu ya. Kalau kiranya dah faham. Nah, sebab tu setengah daripadanya nenek Nabi sendiri. Dia mengaku katanya agama Nabi Muhammad ni agama yang paling baik sekali. Dia tahu tapi tak boleh nak beriman dan tak boleh nak masuk Islam sebab dia nak jaga, dia kena jaga apa dia perasaan orang Quraisy yang paling ramai. Sebab dia tu sebagai ketua. Itu ya. Tapi dia mengaku. Tu menunjuk katanya adalah bukan pasal tak jelas, tak nyata tu tidak. Begitulah. Mustahil lawannya lawan fatanah itu mustahil. Iaitu lawan tu bodoh. Kenapa mustahil? Kenapa wajib fatanah? Kenapa mustahil bodoh? Kerana membawalah bodoh itu kepada ketiadaan memitas. Membawa kepada ketiadaan memitas. Dia tak boleh pitas. Tak boleh nak pegang. Kerana membawa lah bodoh itu kepada ketiadaan memitas putaran lawan. Putaran lawan. Lawannya lawan segala rasul. Itu bahasa petani itu fahamlah. Dia putaran tu maknanya itulah. Dia pusing begitu cakap pun memusing dia lah. Lepas tu pitas tu maknanya kejar. Dia macam ayam. Ayam tu kalau yang liar tu berputar-putar, dia lari kan, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana. Lepas tu orang yang mengejarkan ayam tu kalau orang petani panggil memitas. Jadi maknanya kita memitas, mengejarkan ayam untuk nak tangkap lah. Untuk nak tangkapkan ayam nak sembelih tu. Maka ayam tu kalau jinak tak apalah. Kalau ayam tu yang liar pergi ke sana berputaran dia. Jadi maknanya orang kejar tu kena pandai juga. Jadi begitu juga cakapan tu berputaran. Dia belik ke sana, dia sangkut ke sana, sangkut ke sini. Jadi kalau orang itu orang itu tak boleh kejarkan cakapan dia. Dia orang kata begini, dia tak tahu apa maksud dia kata begini. Apabila tak tahu maksud, nak boleh jawab tak boleh. Begitu tu mana katanya ketiadaan memitas putaran lawannya. Nah, orang kata begini, dia tak tahu nak katanya orang maksud macam mana. Orang kafir buat begini, dia tak tahu nak buat macam mana, nak ukar masalahnya. Nak mengalahkan mereka, tu dia tak tahu. Maknanya tengok masa-masa berperang tu, macam-macam taktik Nabi guna dalam masa berperang. Sebab dia apa dia? Dia ada sifat tu tadi lah. Kerana membawalah bodoh itu kepada ketiadaan memitaskan putaran lawannya.
maka mati cakapan Rasul. Dia sendiri, dia mati. Orang kata begini, dia senyap. Tak tahu nak jawab. Akhir-akhir kalau kita jawab, kalau masa kita mengajar ke masa nan kita sebut bab akidah, kalau orang hujah mari, kita tak tahu nak jawab. Walaupun nanti saya rajak balik. Nanti saya rajak balik. Hari ni sakat ni dulu, wallahu alam. Tutup kitab balik. Itulah contohnya tak tahu nak jawab. Itu mana orang kita cerita ke orang untuk nak nampakkan benda yang kita cerita ni benda sebenar, tapi orang tu dia batalkan kita tak tahu nak jawab. Kita tak tahu nak jawab. Begitu. Tapi kita ni nak tambah akal kitanya dengan secara belajar. Ilmu banyak, kepintaran banyak. Begitulah. Kalau tak ada ilmu, harap-harap nak jawab dengan kepintaran betul-betul tak boleh jawab juga. Tapi ada ilmu banyak, boleh guna kaedah, boleh guna apa untuk nak jawab. Begitulah. Jadi itulah nak bagi, tak nak kata ke siapa tu, untuk nak bagi nampak ke sini saja. Buat bandingannya begitulah. Maka berpaling orang yang membatahi daripada seruannya. Maka apabila dia tak boleh nak jawab, nak mengalahkan orang, tak boleh nak jawabkan orang tanya, maka berpaling orang yang membatahi daripada seruan. Mana orang tu tak akan mengikut dia. Orang tu tak akan mengikut Nabi sebab apa yang dia bujah kepada Nabi, kepada Rasul itu, Rasul tak boleh nak selesaikan. Tak boleh nak bagi jawapan dengan secara jelas. Maka macam mana orang nak mengikut dia? Nak bagi orang nak dapat pengaruh kepada orang lain supaya tak dapat tidak, kita ni kenapa? Kena mengatasi di atas dia. Di atas yang lain, nisbah fikiran ke, nisbah ilmu ke, nisbah mana-mana. Sekiranya kalau kalau orang dapat mengalahkan kita, macam mana orang nak ikut kita? Maka sebab berpaling orang yang membatahi itu, membatahikan Rasul, berpaling tinggal daripada seruannya. Maknanya orang tak ikut. Orang yang bijak-bijak, orang yang kafir yang bijak-bijak tu tak ikut Nabi. Maka apabila tidak ada orang yang mengikut, maka luput hikmat tabligh. Maka luput hikmat tabligh. Hikmat menyampaikan hukum tu supaya ada orang ikut. Tapi dah menyampai, tapi orang tak ikut. Macam kita buka kedai untuk nak berniaga tu, tapi orang tak datang beli sebab kita tak pandai layan. Maka tak ada faedah. Akhir-akhirnya tutup juga. Sebab tak pandai apa dia? Nak menarikkan hati orang untuk nak masuk. Lebih lagi restoran tu kalau orang yang ahli pemasak juga, nak masakkan kita mesti menarikkan orang tu. Lebih lagi orang yang masuk makan tu orang yang ahli pemasak juga. Kalau tak betul-betul sedap, orang tu tak masuk. Begitulah. Tengok. Dia katanya, maka luputlah hikmat tabligh, iaitu mengikut umat. Apa dia hikmat? Iaitu hikmat tabligh, mengikut umat. Dan menjunjungkan titah. Maka sia-sialah membangkitkannya Rasul jadi Rasul. Dan iaitu, sia-sia membangkitkan jadi Rasul tu, mustahil. Maka mustahillah juga barang yang membawa kepada sia-siakan membangkit, iaitu bodoh. Kalau begitu, dan sabit lawan bodoh, iaitu cerdik, bijaksana. Inilah dalil wujub fatanah dan istihalah lawannya. Itulah. Habis di situ, maka untuk hari ini kita akhir di situ pada katanya, dan satu perkara yang harus atas pesuruh itu, satu juga, iaitu bersepakat. Allahu a'lam. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوى وعرفنا ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.